Dato' Yang Di-Pertua, saya ingin memberi penerangan pada Dewan Yang Mulia ini di bawah Peraturan Mesyuarat 14.111 tentang satu isu penting yang menarik perhatian rakyat pada masa ini, iaitu insiden pergaduhan dan rusuhan di Kuil Sri Maha Mariamman Sivil Subang Jaya, Selangor pada 26 dan 27 November 2018. Dan terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kronologi insiden ini. Pada 26 November 2018, kita jam 2.40 pagi, Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya telah menerima panggilan daripada orang awam mengenai insiden kekecohan di Kuil Sri Maha Mariamman Sivil. Dan sejurus selepas menerima laporan, Ketua Polis Daerah Subang Jaya telah pun mengarahkan semua unit yang berada di lapangan menuju ke tempat kejadian. Pada jam 2.50 pagi, 4 buah MPV polis tiba di tempat kejadian tetapi telah dihalang masuk oleh sekumpulan lelaki India. Cermin belakang sebuah MPV telah dipecahkan. Di samping terdapat sebuah lori trailer tangki diletak melintang menghalang jalan menuju ke kuil. Pada jam 3.30 pagi, Ketua Polis Daerah Subang Jaya telah menghubungi pasukan unit simpanan persekutuan FRU dan Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang untuk mendapatkan bantuan anggota tambahan dan bantuan IPD sedang dengan kekuatan seorang pegawai dan 99 anggota tiba di tempat kejadian pada jam 4 pagi. Pada ketika itu telah berlaku pergaduhan di dalam kuil di antara kumpulan penganut agama Hindu dan kumpulan lelaki Melayu yang menceroboh kawasan kuil. Setelah tercetus pergaduhan, sebahagian daripada kumpulan lelaki Melayu ini telah melarikan diri daripada kawasan kuil. Sejurus lepas itu, kumpulan penganut agama Hindu telah bertindak membakar beberapa buah kenderaan yang dipercayai milik kumpulan lelaki yang menceroboh kawasan kuil. Pasukan bomber telah menerima panggilan bantuan kebakaran pada jam 4.38 pagi dan tiba di tempat kejadian 25 minit kemudian untuk mengawal kebakaran. Pasukan FRU telah tiba di tempat kejadian pada jam 5.30 pagi dengan kekuatan 2 orang pegawai dan 201 orang anggota. Menjelang pagi 26 November 2018, keadaan di sekitar kuil telah berjaya dikawal oleh anggota polis dan keadaan kembali tenang. Ekoran daripada kejadian pergaduhan ini, 3 orang lelaki Melayu dan 3 orang lelaki India telah tercedera. Seorang anggota polis turut mengalami kecederaan. Keesokannya, iaitu pada awal pagi 27 November 2018, dianggarkan sejumlah 10,000 orang kaum India berkumpul di kawasan sekitar kuil. Selain menimbulkan kekecohan, beberapa buah kenderaan turut dibakar oleh kumpulan ini. Anggota bomber yang berada di berhampiran kawasan kuil cuba untuk memadamkan kebakaran, tetapi gagal ekoran rusuhan terhadap kenderaan milik bomber. Dalam kajian tersebut, seorang anggota bomber, Muhammad Adib bin Kasim, telah dicederakan oleh sekumpulan individu yang tidak dikenali. Beliau mengalami kecederaan serius dan telah dibawa ke Subang Jaya Medical Center oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Saya mendoakan semoga beliau segera sembuh dan seluruh ahli keluarga beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi dugaan ini. Kumpulan perusuh ini juga bergerak ke pejabat One City Development Sdn Bhd. Mereka bertindak memecahkan dinding cermin bangunan, merosakkan peralatan di dalam bilik pameran dan membakar beberapa buah kenderaan.
Ekoran insiden ini, pihak polis telah pun mengambil langkah-langkah perlu untuk mengawal keadaan. Situasi pada ketika itu adalah terkawal dengan tiada lagi insiden kekecohan ataupun rusuhan berlaku di sekitar kawasan Kuil. Memandangkan insiden ini mempunyai unsur jenayah, siasatan telah dimulakan serta-merta untuk mengenal pasti pelaku-pelaku jenayah dan membawa mereka ke muka pengadilan. Oleh kerana siasatan kes ini agak rumit dan memerlukan tenaga kerja yang ramai, saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa sebuah pasukan petugas khas ataupun task force untuk siasatan telah pun ditubuhkan. Pasukan ini yang diketuai oleh Yang Dihormati Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin bin Muhammad, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM, menggabungkan personel daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, kontingen Selangor dan beberapa daerah di kontingen Selangor, dan operasi ini dikenali sebagai Ops Sivil. Sehingga kini sebanyak 34 orang telah pun dirakamkan percakapannya. Sejumlah besar keterangan fizikal juga telah berjaya dirampas di tempat kejadian, iaitu 21 buah kereta dan 6 buah motosikal yang dibakar, 1 bilah pisau dan 2 bilah parang, dan 7 pasang kasut dan 3 ves. Pihak polis juga telah menangkap 30 individu yang terdiri daripada 24 orang Melayu, 2 orang India Muslim, 3 orang Cina dan 3 orang India dan 1 orang Cina. Dan semua mereka telah diriman dengan tempoh riman yang berlainan, sementara 5 orang individu yang baru ditangkap semalam diriman pada hari ini. Siasatan polis menjurus kepada isu perpindahan kuil yang menjadi punca rusuhan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pihak pemaju telah pun mendapat perintah mahkamah untuk mengambil alih pemilikan tanah sejak tahun 2014. Terdapat beberapa kali percubaan oleh pihak pemaju untuk mengambil alih tanah tersebut tetapi gagal kerana terdapat bantahan daripada kumpulan penganut agama Hindu. Siasatan polis mendapati pada hari kejadian, sekumpulan lelaki Melayu yang menceroboh masuk ke dalam kawasan kuil bertindak atas arahan beberapa individu yang bekerja dengan One City Development Sdn Bhd. Kumpulan ini telah menerima bayaran tertentu untuk tugas mengosongkan kawasan kuil bagi membolehkan kerja-kerja pengambil alihan dilaksanakan pada pagi tersebut. Pihak polis telah menahan riman seorang peguam dalaman syarikat dengan izin in-house lawyer yang disyaki terbabit dalam mengupah kumpulan lelaki Melayu untuk melakukan pencerobohan ke atas kuil. Dan siasatan awal polis mendapati kumpulan ini yang berjumlah 50 orang menerima bayaran antara RM150 hingga RM300 seorang. Pihak polis telah mengenal pasti beberapa individu yang memainkan peranan dalam kejadian ini dan mereka akan dipanggil untuk menjalani proses siasatan selanjutnya. Motif kejadian ini telah pun dikenal pasti dan kertas siasatan masih dalam proses untuk dilengkapkan sepenuhnya. Siasatan ke atas kes pegawai bomba yang diserang pada malam 27 November 2018 juga telah dibuka di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan, iaitu atas kesalahan cubaan membunuh. Beberapa rakaman video telah diperolehi dan sedang dianalisa bagi mengenal pasti individu-individu yang terlibat dalam kejadian tersebut. Dan pihak polis juga telah mengenal pasti anggota-anggota bomba yang berada di tempat kejadian untuk dirakamkan percakapan mereka. Selain itu, beberapa kertas siasatan lain telah dibuka. Antara kesalahan-kesalahan yang sedang disiasat ialah kesalahan di bawah
1 Seksyen 435 Kanun Keseksaan, iaitu khianat dengan api. Kedua, Seksyen 148 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan rusuhan bersenjata. Ketiga, Seksyen 324 Kanun Keseksaan, iaitu mendatangkan cedera dengan menggunakan senjata. Keempat, Seksyen 447 Kanun Keseksaan, iaitu pencerobohan kawasan. Kelima, Seksyen 6 dalam 1 kurungan Akta Bahan-bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958, iaitu memiliki senjata berbahaya. Keenam, Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu mendatangkan khianat. Dan ketujuh, Seksyen 124G Kanun Keseksaan, iaitu membuat kenyataan yang boleh menimbulkan apa-apa pelanggaran keamanan. Pihak polis sedang pun menjalankan siasatan secara profesional dengan menggunakan kaedah siasatan forensik dan saintifik sepenuhnya. Untuk tujuan ini, satu pasukan khas dari Makmal Forensik Bukit Aman telah pun ditempatkan di kontingen Selangor bagi membantu siasatan. Pihak polis juga amat mengalu-alukan kerjasama daripada orang ramai untuk terus menyalurkan maklumat bagi membantu siasatan, dan ini termasuklah siasatan ke atas berita-berita viral bagi membantu siasatan kes di samping membuat pengesahan ke atas fakta yang dikemukakan. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin memaklumkan pada ahli yang berhormat bahawa insiden pergaduhan dan rusuhan di kuil Sri Maha Mariamman Sivil tiada kaitan langsung dengan isu perkauman. Ia adalah satu kejadian jenayah yang berpunca daripada pertikaian di antara syarikat pemaju One City Development Sdn Bhd dan jawatan kuasa kuil berhubung status pemilikan tanah tapak kuil. Agak malang kerana tindakan pihak tertentu yang mengupah sekumpulan lelaki Melayu untuk menceroboh dan mengosongkan kuil pada malam kejadian telah menimbulkan kemarahan penganut agama Hindu. Kerana angkara tindakan tidak bertanggungjawab dan menyalahi undang-undang inilah wujudnya keresahan dan prasangka dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di negara kita. Di samping itu, kenyataan-kenyataan yang berbaur perkauman yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu juga telah mengeruhkan keadaan. Saya menyeru semua pihak supaya berfikir dan bertindak secara rasional dalam menangani isu ini. Rakyat Malaysia telah mengecapi kehidupan yang aman dan harmoni sejak sekian lama. Janganlah kerana insiden jenayah yang terpencil ini kita sanggup merosakkan perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum dan agama. Janganlah kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Bagi pihak Kementerian Dalam Negeri, saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang sengaja mengganggu-gugat keamanan dan ketenteraman awam, terutamanya dengan mengapi-apikan sentimen perkauman. Tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil oleh pihak berkuasa demi untuk mempertahankan perpaduan kaum, keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih, Tuan Yang Di-Pertua.